Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu pendedahan yang saya nak kongsi dengan Anda semua. Ini bagi saya satu pendedahan yang paling mengejutkan. Pendedahan terkini daripada Tun Mahathir. Keadaan terkini daripada Tun Mahathir yang pasti mengecewakan pengundi Tun Mahathir dan juga pasti membuat seluruh pengundi Tun Mahathir, legenda Malaysia ini, merasa sedih. Akhirnya Tun Mahathir mengakui keadaan beliau. Menurut Mahathir, beliau jatuh. Menurut kenyataan beliau, saya ditolak, jatuh merudum. Apakah maksud sebenar daripada kenyataan Tun Mahathir? Seperti yang kita sudah update beberapa case ataupun beberapa isu berkaitan dengan nama Mahathir, berkaitan dengan pembatalan dan juga penangguhan projek HSR, yaitu kereta api berkelajuan tinggi antara Singapura dan Malaysia. Akhirnya nama Mahathir sudah diketahui, di mana beliau telah menangguhkan projek tersebut dan telah diarahkan membayar RM46 juta bersama-sama dengan bekas Perdana Menteri yang seorang lagi, yaitu beliau telah membatalkan proyek ini. Saudara-saudara semua, akhirnya Tun Mahathir dengan satu kenyataan hari ini, saya sebagai rakyat Malaysia, saya berasa amat sedih. Sebab saya tidak juga membenci Mahathir, tidak juga terlalu suka dengan beliau, namun saya percaya beliau mempunyai perjuangan beliau tersendiri. Akhirnya beliau telah mengaku telah jatuh ditolak. Siapakah menolak beliau? Yang menolak beliau adalah 14.000 pengundi di Langkawi menurut Tun Mahathir. Saya ditolak jatuh merudum, kenyataan daripada Tun Mahathir. Oke saudara-saudara semua, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik saudara-saudara untuk tekan butang like, share video ini, dan tekan butang subscribe. Bekas Perdana Menteri Tun Mahathir meluahkan rasa kecewa susulan usahanya untuk mempertahankan kursi Parlimen Langkawi yang dimenangi pada pilihan raya umum ke-15 gagal, malah hilang uang deposit. Dan pada akhirnya Tun Mahathir membuat kenyataan ini hari ini. Saudara-saudara semua, dengan kenyataan daripada Tun Mahathir ini, adakah pengundi-pengundi di Langkawi tidak menghargai apa yang telah diperjuangkan, apa yang telah dilakukan, bahkan telah dilaksanakan beberapa keselesaan untuk pengundi di Langkawi pada tahun-tahun sebelum ini? Menurut Mahathir, beliau berkata komitmennya untuk membangunkan pulau legenda itu menerusi pemberian status bebas cukai pada 1987 sehingga di persada dunia seolah-olah tidak dihargai. Menurutnya lagi, beliau bukan merajuk, tapi kecewa sedikit atas kekalahan yang teruk dalam pilihan raya umum ke-15 yang lepas. Karena Mahathir sudah buat macam-macam pembangunan di Langkawi. Menurutnya, saya ditolak jatuh, merudum, dan hilang 14.000 undi. Beliau yang juga bekas ahli Parlimen Langkawi berkata, beliau turut hairan ditolak pada pilihan raya umum ke-15 karena yakin tidak melakukan sebarang kesalahan memudaratkan penduduk. Saya pun tidak tahu apa kesalahan yang telah dibuat sehingga beliau ditolak. Menurut Anda, saudara-saudara semua, kenapa Mahathir ditolak di tempat beliau sendiri? Di tempat di mana bangunan ataupun pulau yang sudah beliau membangunkan, banyak pembangunan di situ. Pada pilihan raya umum ke-15, negarawan itu tewas teruk kepada calon PN Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah dengan majority 13.518 undi. Saudara-saudara semua, jadi banyak spekulasi. Adakah beliau kalah dengan PN? Pertama, persoalannya memang kalah disebabkan beliau sudah tidak relevan lagi. Mungkin dikaitkan dengan umur beliau yang sudah menghampiri 100 tahun.
Ataupun persoalan yang kedua, ada juga cakap, ada juga komen di media sosial, mungkin calon PN di situ telah memberikan banyak uang. Seperti yang berlaku di beberapa parlemen di Terengganu khususnya. Saya tidak mengiyakan perkara itu. Saya juga tidak menafikan sebab saya pun tak tahu sebenarnya. Namun persoalannya memang timbul. Memang persoalan timbul di mana-mana saja. Apa komen Anda? Menurut Anda kenapa Tun Mahathir ditolak di Langkawi dan Parlemen Langkawi dimenangi oleh Perikatan Nasional? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara semua, setelah beberapa isu yang hangat beberapa hari ini dan beberapa hari kebelakangan ini, dengan isu pembekuan akaun lah, dengan isu pelantikan ataupun pelantikan ahli keluarga yang disebut nepotisme, dan pada akhirnya hari ini saudara-saudara semua, dengan pelantikan Nurul Izzah Anwar sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri, mengundang pelbagai reaksi, pelbagai respon daripada ahli politik. Hari ini saudara-saudara semua, tiba-tiba sahaja timbalan Presiden PKR yaitu Rafizi Ramli yang juga Menteri Ekonomi Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu kejutan, membuat satu pengumuman, satu pendedahan yang bagi saya ini mungkin akan mengambil perhatian Perdana Menteri. Menurut Rafizi, lantikan ahli keluarga perlu dielak. Wow. Adakah dengan kenyataan Rafizi ini beliau tidak bersetuju dengan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Budaya nepotisme dengan melantik ahli keluarga ke jawatan tertentu dalam kerajaan perlu dielak pada masa akan datang, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Timbalan Presiden PKR itu, dia menyedari pelbagai kritikan berhubung pelantikan Nurul Izzah, yaitu anak Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai penasihat kanan ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Muhammad Iqbal sebagai majlis khas kepada Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul. Menurut Rafizi Ramli, beliau berpandangan beberapa perkara ini perlu dielakkan oleh mana-mana kerajaan pada masa akan datang. Bagaimanapun, bagi kes Nurul Izzah dan Iqbal, pelantikan sudah pun dibuat menurut Rafizi Ramli. Adakah ini bermakna Rafizi Ramli tidak setuju dengan kenyataan Perdana Menteri, dengan tindakan Perdana Menteri melantik Nurul Izzah sebagai penasihat beliau, yaitu penasihat kanan, ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri? Saudara-saudara semua, memang tidak boleh dinafikan, ramai yang memberikan reaksi yang negatif berkaitan dengan pelantikan Nurul Izzah Anwar. Tetapi kita kena terima hakikat juga bahwa ramai juga yang menyokong tindakan ini. Menurut Rafizi Ramli, lantikan itu diharapkan dapat membuktikan dengan membawa nilai tambah. Ia tidak melibatkan dana awam. Apa yang kita harapkan sekarang ialah mereka perlu membuktikan mereka akan membawa nilai tambah. Saya yakin mereka ada peranan masing-masing. Dengan kenyataan Rafizi Ramli, memang beliau akur dengan keputusan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pelantikan Nurul Izzah sebagai penasihat Datuk Seri. Tapi dalam pernyataan Rafizi ini mungkin ada sedikit kekecewaan, saya rasa. Karena menurutnya lantikan ahli keluarga perlu dielak. Jadi saudara-saudara yang menonton video ini, apa komen Anda? Adakah relevan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang melantik Nurul Izzah sebagai penasihat Perdana Menteri? Anda boleh komen di bawah sekiranya Anda setuju dengan tindakan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Rafizi Ramli, terdahulu juga kerajaan yang diterajui Anwar dikritik hebat selepas Nurul Izzah dilantik sebagai penasihat kanan, ekonomi dan keuangan kepada Perdana Menteri. Ia juga disusuli isu pelantikan Muhammad Iqbal sekaligus dapat menebalkan lagi persepsi nepotisme terhadap kerajaan. Sementara itu Rafizi Ramli berkata, pihak yang terbabit dalam membuat keputusan sedemikian wajar mengambil perhatian terhadap pandangan rakyat.
Di peringkat PKR kita harap kita move on dan cabaran itu ada pada Nurul Izzah dan juga Iqbal untuk membuktikan mereka ada nilai tambah dalam keadaan mereka tidak mengambil sebarang uang rakyat. Saudara-saudara semua, apa komen Anda dengan isu hari ini? Jangan lupa tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa tekan butang subscribe, sebab subscribe itu percuma. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya.